Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan daripada follower saya ataupun subscriber lah yang menyatakan tentang kipas exhaust fan dia sama seperti kipas biasa Okey, kali ni saya akan nak cerita sikitlah, nak buat penjelasan sikitlah dan kemungkinan ramai yang dah tahu dah Cuma saya nak kongsikan sikitlah, mungkin yang ada yang tak tahu lagi tentang mekanisme ataupun macam mana kipas exhaust fan berfungsi lah Okey, sebelum tu saya akan tunjukkan dulu kipas biasa dulu macam mana dia pusing Okey, kita tengok. Okey, baik, ini contoh adalah kipas berdiri kipas biasa. Sorry kotor sikit, lama tak cuci. Fokus pada penjelasan saya nak cerita pada kali ini, okey, tentang mekanisme ataupun macam manakah proses kipas berdiri dan juga kipas exhaust fan Saya nak kaitkan dua kipas ni supaya kita nampak di situ perbezaan kan, dia ada beza sikit. Okey, baik, ni kipas berdiri kipas berdiri. Okey, saya akan tutup kipas berdiri ni dan kita akan lihat bilahnya macam mana dia pusing Sekejap, kita off dulu. Okey, nampak dia slow, dia berpusing pada arah mana? Pada arah mengikut jam. Okey, dia pusing. Okey, saya on balik kipas ni Oh, ternampak laju sangat kan? Okey, saya tutup balik. Tengok dia punya pergerakan bilah tu Nampak? Bilah tu sekarang ni semakin perlahan dan semakin slow terlihat. Dia berpusing pada arah mengikut jam. Okey, ini adalah kipas berdiri. Kipas berdiri. Okey. Kipas berdiri ni, proses dia ialah hendak memindahkan udara di bahagian belakang kipas dan ke bahagian depan. Okey, daripada belakang pergi ke bahagian depan. Okey, itu proses untuk kipas berdiri ni. Okey, dia menyedut udara daripada belakang dan dia menolak ke hadapan. Ini untuk kipas berdiri. Juga sama dengan kipas kipas dinding, sama juga dengan kipas di atas meja, tabletop tu. Sama juga dengan kipas ceiling, bilahnya akan berpusing pada arah mengikut jam. Okey, dan keadaannya berlaku dia menyedut udara daripada belakang dan menolak ke hadapan. Nampak? Kan boleh dengar punya angin tu. Angin sedang meniup ke arah saya ni. Okey, baik, tu kipas berdiri. Cuba kita tengok sekarang ni macam mana pula dengan kipas exhaust fan. Okey, sekarang ni yang ini pula adalah kipas exhaust fan yang saya tunjukkan pada video lepas lah. Saya pasang dalam keadaan dia menghadap ke luar. Okey, menghadap ke luar dan kita dapat lihat di sini angin dia bertiup ke belakang. Ni belakang dia, depan dekat luar, belakang dia dalam bilik. So dia, nampak tak? Dia punya angin dia ke mana? Ke belakang. Kalau kipas yang tadi anginnya ke depan. Itu perbezaan antara kipas berdiri, kipas biasa dengan kipas exhaust fan. Okey, sekarang kita tengok bilah dia berpusing macam mana. Okey, kita lihat bilah dia berhenti. Okey, pakai perlahan, nampak? Okey, kalau kita duduk di sebelah hadapan, kita akan dapat lihat dia punya bilah tu berpusing pada arah lawan jam. Tadi kalau untuk kipas berdiri tadi dia pusing ikut arah jam. Yang ni dia berpusing pada arah lawan jam. Okey, dia reverse. Sebab itulah menyudut udara daripada luar dan menghembuskan ke belakang. Itu bezanya kipas exhaust fan dan juga kipas berdiri ataupun kipas dinding. So dapat kita buat rumusan di sini Perbezaan ialah kalau kipas berdiri menyudut belakang ke depan, tapi yang ini untuk exhaust fan menyudut depan ke belakang. So di sini berlaku proses
penyedutan daripada depan ke belakang. Kalau yang tadi proses menyedut belakang ke hadapan. Saya tunjuk dengan dia punya bukti sekali lah. Okey, jadi sekarang ni dapatlah kita rumuskan bahawa kipas exhaust fan bertindak menyedut depan ke belakang, sementara kipas berdiri tadi menyedut belakang ke hadapan. Itu perbezaannya. Okey, tapi kali ini saya nak cerita sikit lah tentang kelebihan exhaust fan. Kipas exhaust fan ni kita pasang di tingkap kan. Bila kita pasang di tingkap, dia automatik, dia melibatkan dua bahagian, satu di luar rumah dan satu lagi di dalam rumah. Okey, kalau ikut konsep asal kipas exhaust fan ni, kita pasang dalam keadaan dia menghadap ke dalam bilik. Okey, ke dalam bilik. Maksudnya dia akan menyedut udara daripada dalam bilik dan menghembuskan keluar rumah. Itu konsep asal untuk exhaust fan ni. Okey. Tapi kita boleh ubah suai. Contoh macam saya ubah sekarang ni. Macam yang ni saya tengah ubah suai, di mana saya terbalikkan ke luar, saya menghadap ke luar, maka automatik dia akan sedut udara di luar rumah masuk ke dalam rumah sekarang. Sekarang ni lebih kurang dalam pukul 11 malam. Dan memang saya rasa suhu dalam bilik ni dia agak dingin, sebab suhu di luar rumah saya ni di kawasan kampung ni dah sejuk dah pukul 11, 12 ni. So saya rasa sejuk lah. Jadi bilik saya ni kan saya tutup semua ni. Bilik saya ni saya tutup semua dengan lansir. Tutup lansir, tingkap ni tutup. Ada 3 daun tingkap. So 2 daun ni tutup rapat, tapi yang 1 daun ni saya buka sedikit dan saya litupi exhaust fan saya tu dengan kain lansir macam tu. Okey, jadi macam agak tertutup jugalah. Tapi saya masih merasakan angin yang sejuk dalam bilik ni sekarang. Okey, jadi kelebihan untuk exhaust fan ni adalah menyejukkan bilik. Okey, kelebihan dia tu. Okey, dia tak sama macam kipas berdiri. Okey, kalau kipas berdiri ni kita pasang dalam rumah. Bila dalam rumah ni, maka kipas ni akan menyedut udara dalam rumah ni dan seterusnya dia akan menghembus ke depan. Maka circulationnya hanya melibatkan dalam rumah sahaja. Ya, jadi udara dalam rumah ni panas. Bila angin tiup pun panas juga, dia tak sejuk sebab dia melibatkan peredaran udara dalam rumah sahaja, maka dia tak menyejukkan. Dia ada angin tapi dia tak sejuk. Tu bezanya kipas exhaust fan dan juga kipas berdiri ni. Nah, cumanya kalau kipas yang berdiri ni boleh juga kalau kita nak DIY sikit. Contohnya kita letakkan kipas ni hampir dengan tingkap, kita buka sikit tingkap, dia boleh sedut lah. Maksudnya kita kena gerakkan kipas berdiri ni sama ada kita letakkan dengan tingkap. Okey, tingkap kita buka sikit, dekatkan dengan tingkap, lepas tu dia akan menarik ataupun menyedut udara daripada luar masuk ke dalam rumah. So dia akan jadi sejuk lah. Jadi fungsi sama juga dengan exhaust fan. Tapi kipas berdiri ni memang dia bukan design untuk macam tu. Jadi lebih kepada keadaan beginilah. Okey, waktu siang kita buka tingkap kan, waktu tengah malam tak buka, so panas kipas ni dia hanya digunakan dalam rumah, gunakan udara dalam rumah sahaja, maka dia tidak menyejukkan. Tapi kalau untuk exhaust fan ni dia memang confirm lah dia akan menyejukkan bilik, sebab dia akan menggerakkan udara daripada luar rumah dan masuk ke dalam rumah, atau menggerakkan udara dalam rumah keluar rumah. Maka dia melibatkan dua bahagian, satu dalam rumah, satu lagi di luar rumah. Sebab itulah saya tunjuk pada video lepas, kalau waktu malam kita akan pasang macam ni dalam keadaan dia menghadap keluar, maka dia akan sedut udara luar masuk ke dalam bilik. Jadi automatik sejuk memang sejuk. Kelebihan pertama untuk exhaust fan adalah menyejukkan bilik. Okey, waktu siang kan kita boleh terbalikkan ataupun kita pasang satu lagi exhaust yang menghadap ke bilik, maka dia akan menyedut bahang daripada bilik keluar pula. So automatik dia akan mengurangkan rasa panas dalam bilik tu. Okey, tu beza tu antara yang pertama, kelebihannya adalah sejuk. Okey, menyejukkan bilik. Okey, tu yang pertama. Kelebihan yang kedua ialah tu 1-2-3 pagi tu dia akan menyedut udara di luar kawasan kampung tu yang fresh. Maksudnya yang sebagaimana kita tahulah kan, udara pada masa tu dia mengandungi kadar oksigen yang tinggi. Okey.
Jadi oksigen tinggi tu. Jadi bila kita pasang exhaust fan, maka dia akan sedut oksigen daripada luar rumah dan masuk ke dalam rumah waktu kita tidur. Okey, waktu kita tidur tu kita menghirup, kita menyedut oksigen yang banyak. Itu beza dia tu. Berbanding dengan kipas berdiri tadi, oleh kerana kita pasang dalam rumah sahaja, tak melibatkan luar rumah, maka dia hanya menggerakkan udara dalam rumah. Seperti mana yang kita tahu, orang mengeluarkan gas karbon dioksida, maka karbon dioksida sahajalah yang berada di dalam kawasan rumah tu. Kan? Dia satu tak sejuk, satu lagi dia menggunakan gas karbon dioksida aja, pusing dalam rumah tu. Tu beza antara kipas exhaust fan dan juga kipas berdiri. Yang ketiga pula, kelebihan exhaust fan ni ialah dia mengurangkan elektrik. Okey, kalau untuk pengetahuan semualah, kipas yang saya tengah guna sekarang ni, dia cuma mempunyai kekuatan sebanyak 32 watt sahaja. Berbanding dengan kipas yang di luar tadi tu, itu 100 watt. Kalau saya pasang dua, baru 64 watt. Okay, kalau saya pasang yang lebih besar sikit, yang ni 10 inci. Kalau saya pasang yang 12 inci, watt dia cuma 36. Kalau pasang dua, baru 72 watt. So, sangat-sangat menjimatkan bil elektrik kalau kita pasang exhaust fan. Seperti mana yang telah saya tunjukkan pada video yang pertama dulu, macam mana bil elektrik rumah saya berkurang agak mendadak juga dengan menggunakan exhaust fan. Kadar bil elektrik akan jadi rendah sebab dia punya penggunaan watt dia rendah. Okey, kalau yang tadi 100 watt, yang ni 32 watt sahaja. Saya buat calculation sikit kan. Satu exhaust fan ni, kalau saya pasang lebih kurang tanpa henti, kata contohlah tanpa henti saya pasang sehingga 1 bulan, saya cuma membayar bil untuk ni sebanyak, bil untuk kipas ni hanya lebih kurang dalam RM7 sebulan. Satu exhaust fan. Cuba bayangkan. Sangat-sangat jimat kita punya bil elektrik. Kan? Jadi sekarang ni kerajaan telah umumkan akan berlakunya penarikan subsidi, untuk mereka yang mempunyai bil elektrik yang tinggi. So sekarang ni waktu yang sesuai lah untuk kita buat sedikit pengubahsuaian di rumah kita ni kan. Memang menjimatkan bil elektrik. Okey, itulah yang dapat saya kongsikan pada kali ini. Cerita sikit tentang perbezaan antara kipas berdiri dan juga kipas exhaust fan, macam mana dia berfungsi, apa perbezaan dia. Lepas tu tadi saya sebut 3 kelebihan untuk exhaust fan. Cukuplah setakat itu video kali ini. Terima kasihlah pada semua yang sudi mendengar, mengikuti channel ni, mengambil sedikit kongsian lah. Bukan saya pandai pun, saya kongsi je apa yang saya buat yang baik, kita kongsikan, supaya kita boleh amalkan bersama-sama lah. Pada yang baru datang ke channel Zar'in Channel, jangan lupa untuk klik butang subscribe, like, share dan juga komen. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.